لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mencurahkan rahmat dan berkahnya sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yahdihi mu'minan, di dalam surah Taha ayat yang ke-75, sesiapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, qad amila shalihat, dan dia telah melakukan amal-amal saleh sepanjang hidupnya, faulaika, maka mereka itu lahumud darajatul ula, bagi mereka itu derajat yang tinggi. Ada derajat yang tinggi, yang derajat itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang beramal dan terus beramal sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai meninggal dunia. Nah, tajuk kuliah subuh kita pada pagi hari ini adalah tentang beramal. Lebih khas membahaskan tentang berserah diri selepas kita beramal. Jadi apabila kita sudah beramal, seperti kuliah subuh nih, kita ikuti pengajian kuliah subuh, berakhir nanti amal kita ini, maka amal yang kita kerjakan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan itu adalah untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang istimewa, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi sebelumnya sudah istimewa terlebih dahulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya istimewa ketika kita disebut-sebut di muka bumi ini, tetapi sebelumnya sudah istimewa terlebih dahulu kerana kita telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, di penghuni langit. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kajian tentang beramal ini boleh memberikan motivasi, memberikan semangat kepada kita untuk terus sentiasa beramal sampai kita menutup usia ini. Sebenarnya banyak tajuk tentang beramal. Apabila beramal kita hubungkan dengan iman, maka tajuknya menjadi iman adalah penentu diterima amal. Beriman dalam hati kemudian beramal, amal diterima. Tak ada iman dalam hati, beramal, amal sia-sia. Umpamanya amal orang-orang kafir umpamanya tak akan diterima, kerana diterimanya amal syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila amal dihubungkan dengan yakin, maka yakin itu penentu kualiti amal. Semakin teguh keyakinan seorang hamba, semakin tinggi kualiti amalnya. Kita beramal juga seperti dahulu yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu umpamanya zikir hasbunallah wa ni'mal
ni'mal wakil. Itu adalah zikir Nabi Ibrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, qalaha Ibrahim hina ulqiya ilan nar. Perkataan hasbunallahu wa ni'mal wakil itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika akan dimasukkan ke dalam api. Tapi bezanya dengan kita mengatakan juga sekarang, tapi hati kita itu kurang di dalam keyakinan kepada Allah sebagai yang mencukupkan keperluan kita. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Apabila Nabi Ibrahim menyebutnya dengan keyakinan yang teguh di dalam hati. Dan Nabi Ibrahim memang telah diberi kedudukan sehingga termasuk dalam kumpulan orang-orang yang yakin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan yang ada di langit dan di bumi kepada Nabi Ibrahim supaya dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yakin. Nah, Nabi Ibrahim dalam keadaan yakin berzikir dengan zikir yang sama dengan yang kita sebut, tetapi kualiti dari zikir Nabi Ibrahim itu tinggi. Maka untuk meninggikan kualiti amal, yakin. Nah, jadi apabila amal kita hubungkan dengan yakin penentu kualiti amal. Apabila amal kita hubungkan dengan iman penentu diterima amal. Ada lagi pembahasan tentang amal apabila kita hubungkan dengan istiqamah. Istiqamah ini maknanya tetap pendirian, tak berubah. Tetap saja beramal dengan amal tersebut bagaimanapun keadaan. Yang istiqamah dalam beramal ini, istiqamah itu penentu kehebatan amal. Hebat amalnya ini, kerana jarang orang yang boleh istiqamah. Ada cerita seorang pemegang kunci masjid di kampung, tak digaji, tak dibayar, tetapi dia pegang kunci masjid itu, dia jaga masjid, dia bersihkan masjid, dia pelihara masjid. 15 menit sudah bersiap sedia, sampai masa azan dia kumandangkan azan, dia iqamah. Begitulah sepanjang hayatnya istiqamah. Kalau sudah 15 menit berada di pasar, dia akan tinggalkan pasar, dia terus ke masjid. Dan dia tak kemana-mana, dia di kampung saja. Dia nak jaga masjid, kunci masjid itu di tangan dia. Istiqamah. Hebat ini amal istiqamah ini. Meskipun kecil tetapi berterusan, itu hebat. Istiqamah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah ini akan turun malaikat bersama dengannya, kemudian memberikan berita gembira untuknya. Wala takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Bermakna masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena wali-wali Allah itu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira untukmu, yaitu untukmu syurga yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal, yang istiqamah dalam beriman dan beramal. Nah, hebatnya amal ini adalah dia meninggal dunia sebelum maghrib meninggal dunia. Maka sholat yang terakhir itu adalah sholat asar. Nah, selepas sholat asar dia bagi kunci masjid itu ke pengurusi masjid. Maka pengurusi masjid pun terkejut, macam mana awak bagi kunci kepada saya? Biasa awak yang pegang kunci ni. Saya kata, saya nak bagilah. Rupanya selepas itu dia meninggal dunia, kerana dia tak akan gunakan lagi kunci itu nanti di waktu maghrib. Kerana di waktu maghrib dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam dia tahu pula dia akan meninggal dunia. Macam mana dia boleh tahu? Kerana ada yang memberitahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah bagi tahu tentang kematiannya? Kerana dia telah hebat beramal. Hebatnya beramal itu kerana istiqamah. Jadi tajuk beramal ini banyak. Amal hubungkan dengan iman, diterima amal.
Amal hubung kait dengan yakin, kualiti amal hebat. Amal dihubungkan dengan istiqamah, istiqamah itu hebat. Kemudian amal apabila dihubung kait dengan beramal dan terus banyak beramal, itu hubung kaitnya dengan darjat yang tinggi. Walikullin darajatum mimma amilu. Nah, ini disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 132 dan diulang sekali lagi di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-19. Dan masing-masing yang beramal akan mendapatkan darjat. Darjat maknanya kedudukan yang tinggi daripada apa-apa yang mereka amalkan, mimma amilu. Jadi darjat akan didapatkan bukan dengan harta yang banyak atau dengan kuasa yang kita miliki. Tidak, darjat itu dengan amal yang kita kerjakan. Banyak harta kita infakkan, beramal, dapatlah darjat. Banyak harta tapi tak diinfakkan, disimpan saja, bukan darjat yang akan didapatkan, malah akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pagi hari ini yang kita kaji di bulan subuh ini, amal, tetap amal juga, tapi kajian kita lebih khas, yaitu selepas beramal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama, ada 6 ayat yang berkaitan dengan berserah diri selepas beramal, yaitu ayat pertama surah Ali Imran ayat 159. Ayat yang kedua adalah Al-Ahzab ayat yang kedua dan 3. Kemudian surah Al-Ahzab juga ayat yang ke-48. Kemudian ayat yang keempat surah An-Naml ayat yang ke-79. Kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 214, 215, 216 dan 217. Kemudian terakhir ayat yang ke-6 yaitu surah Yusuf ayat yang ke-67. Ayat yang pertama yaitu selepas beramal berserah diri kepada Allah. Jadi tajuk kita ini lebih khas, spesifik tentang berserah diri selepas beramal. Untuk menetapkan sesuatu, ada kalanya kita tak mungkin, kerana kita ini tak mungkin memiliki pengetahuan yang sempurna, maka boleh jadi kita minta pendapat orang lain untuk menetapkan suatu keputusan. Maka kita bermesyuarat dengan siapa saja yang boleh memberikan pendapat untuk kita. Allah perintahkan kita untuk bermesyuarat, untuk minta pendapat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka disebabkan kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, wahai Muhammad. Kemudian walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan kamu berhati keras, niscaya mereka akan menjauh daripadamu. Nah, ini pangkal ayat yang berkaitan dengan tajuk kita adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, minta ampunlah kepada Allah bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermesyuaratlah dengan mereka, minta pendapat mereka. Bermesyuarat, minta pendapat, saling tukar fikiran, bermesyuaratlah. Selepas bermesyuarat ni amal. Selepas beramal, fa iza azamta, apabila kamu sudah berbulat tekad setelah minta pendapat, fatawakkal 'ala Allah, maka berserah dirilah kepada Allah. Nah, berserah diri selepas beramal itu adalah keberhasilan dalam beramal. Jadi tajuk kita ini adalah berserah diri penentu berhasilnya amal. Kalau tidak berserah diri, sudah mesyuarat tapi tak mau menyerahkannya kepada Allah, itu tak berjaya di dalam beramal. Berarti masih juga nak menyelesaikannya sendiri dengan diri sendiri selepas beramal. Padahal yang menentukan penyelesaian amal yang kita kerjakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberhasilan di dalam beramal selepas berusaha beramal, kemudian berdoa, serahkan urusan amal itu kepada Allah. Allah nanti akan mengurusnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
berserah diri. Hanya yang pertama. Jadi dari ayat ini sudah dapat kita kesimpulan, dalil bahwasanya berserah diri itu adalah penentu keberhasilan amal. Mesti berserah diri. Tanda kita ini tidak sombong. Orang yang tidak berserah diri kepada Allah, yang tidak menyerahkan amal yang telah dia kerjakan kepada Allah, macam dia boleh menguruskan amalnya itu sendiri. Tidak. Kita tak tahu, mungkin ada negatif yang akan muncul daripada amal yang telah kita kerjakan. Maka serahkanlah urusan amal tersebut kepada Allah dengan berserah diri. Ayat yang kedua tentang berserah diri penentu keberhasilan amal adalah surah Al-Ahzab ayat yang kedua dan ketiga. Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengikuti wahyu yang telah diturunkan. Wattabi' dan ikutilah wahai Muhammad ma yuha ilaika, apa-apa yang diwahyukan kepadamu min rabbika, daripada Tuhanmu. Innallaha kana bima ta'malun innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu amalkan. Kamu sudah beramal, Allah mengetahui tentang amal yang sudah kamu kerjakan itu. Lanjutan ayat, kalau kamu sudah beramal, maka wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai yang diserahkan urusan kepada-Nya. Berarti kalau sudah diserahkan urusan kepada Allah, masih lagi tinggal urusan kepada kita? Sudah diserahkan kepada wakil. Wakil ini timbalan. Wakil bermakna yang diserahkan urusan kepada kita. Ketua, kemudian ada wakil. Kita tak mampu lagi menguruskan urusan, serahkan kepada wakil, maka nanti wakillah yang akan menguruskan. Jangan kita urus pula lagi. Apabila sudah menyerahkannya kepada Allah, dan Allah adalah yang sempurna dalam menguruskannya, maka sudah, jangan fikir-fikir lagi, serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah lah yang akan mengurus. Banyak, umpamanya sekarang ini apa masalah besar kita sekarang ini adalah Palestin yang dirampas oleh penjajah Israel, laknatullah alaihi. Berjuang, berusaha, kita berjuang sekuat tenaga. Ada yang berjuang dengan harta bendanya, dengan nyawanya, mempertaruhkan nyawa di bumi Palestin. Kita pula di sini dengan infak kita, dengan doa kita, dan apa saja yang boleh kita buat membantu orang-orang yang memerlukan di sana, melalui makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Kemudian tentang pembebasan Palestin, selepas kita beramal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia tajuk kita ini. Berserah diri itu tanda sempurnanya amal. Jangan kita pula yang menentukan lagi. Kita sudah berapa tahun ini dirampas bumi kita oleh penjajah. Macam mana, bilakah kita ini akan? Jangan, itu namanya kita yang memikirkan amal kita. Selepas kita beramal, maka serahkanlah urusan amal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam saya mendengar petikan jawaban daripada Syekh Ahmad Yasin ketika ditanya agak-agak bila bumi Palestin ini akan merdeka, akan terbebas. Maka beliau mengatakan 40. Jadi 40 pertama kita ini dijajah sedemikian rupa, dan kita sedang menyiapkan perlawanan. Pada 40 kedua, maka perlawanan telah berlangsung, yaitu dengan intifada. Generasi 40 tahun kedua sudah muncul, yaitu generasi pejuang, generasi yang akan melawan musuh dengan keberanian, kegagahan, keperkasaan. 40 tahun ketiga itu sudah dikuasai kembali. Ini menurut beliau ini menyebutnya sebagai seorang pemimpin dari pergerakan perlawanan di bumi Palestin. Nah, tentang urusan amal ini diserahkan kepada Allah. Tentang pembebasannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurus. Yang kita buat adalah berusaha dan berusaha. Selepas beramal, berserah diri kepada
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga berserah diri sebagai penentu keberhasilan amal adalah surah Al-Ahzab ayat yang ke-48. Walan tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan kamu taat, jangan kamu patuh kepada orang kafir dan juga kepada orang-orang munafik. Wada' azahum, dan tinggalkan mereka ini melakukan perbuatan yang menyakitkan hati kita. Tinggalkan perbuatan mereka yang menyakiti kita. Wada' azahum, tinggalkan. Tapi meninggalkan perbuatan yang menyakitkan hati berat itu. Itulah dia amal yang mesti kita kerjakan, yang mesti kita tanggung, yaitu derita disebabkan kerana kita berdakwah dengan kebenaran, dengan keikhlasan. Selepas kita berdakwah, kemudian yang kita dapat nanti adalah disakiti, dizalimi. Selepas itu wa tawakkal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai yang diserahkan urusan kepadanya. Sudah semakin jelas daripada 3 ayat. Kita tambah 3 ayat lagi, 6 ayat. Jadi kuliah suku kita ini kerana menghimpunkan ayat-ayat dalam satu tajuk yang sama, maka namanya tafsir maudhu'i, yaitu tafsir berdasarkan tema. Tema kita ini tentang amal. Lebih khas lagi, berserah diri selepas beramal, kerana itu adalah tanda berhasilnya kita dalam beramal. Kita bagi ayat yang pendek sekali, tapi ayat ini jelas, tegas, yaitu surah An-Naml ayat yang ke-79. Langsung saja Allah memerintahkan, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Langsung saja. Kalau sebelumnya masih ada amal yang disebut wala tuti' al-kafirin, jangan kamu ikuti orang-orang kafir. Kalau ini tak ada, langsung saja ayat ini dari pangkat fatawakkal, berserah dirilah kamu 'ala Allah, kepada Allah. Oleh kerana hidup kita ini amal. Ada amal besar, ada amal kecil, ada amal yang kita buat dalam waktu yang panjang, ada amal yang pendek saja. Tetapi dalam setiap amal, meskipun amal itu kecil, tersembunyi sekalipun, tetap juga selepas beramal bertawakkal kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Oleh kerana kamu berada di atas kebenaran yang nyata, kemudian kamu beramal di atas kebenaran, berserah dirilah kepada Allah sebagai tanda keberhasilanmu dalam beramal. Kemudian 2 ayat terakhir tentang kisah dari Nabi pertama, Nabi Muhammad, satu lagi Nabi Yakub. Kedua-dua Nabi ini selepas beramal berserah diri kepada Allah. Ini sebagai bukti siapa yang telah berserah diri selepas beramal. Para Nabi, contohnya Nabi Muhammad SAW. Apabila turun ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal akrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabat